Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni ada data penting ikutkan beberapa company ikutkan earning report dah pun diriliskan. So nanti kita akan tengokkan sedikit apakah result earning report untuk company-company besar ni seperti Microsoft, kita ada Google, kita ada MACD dan satu nanti tu akan tunjukkan di chart. Nanti tu akan tunjukkan maklumat tu di trading view. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market apa yang dah jadi dan tengok apakah kuartal movement Bitcoin dengan earning report semalam, apakah yang akan berlaku di Bitcoin. Kita akan tengokkan chart ni. So tanpa buang masa lagi, let's go, kita pergi ke coin market cap. So inilah coin market cap. So coin market cap kali ni berada di mana? So coin market cap currently berada still lagi, kita dah drop daripada 1 trillion, kita drop kepada 967 billion. Volume ikutkan ini macam meningkat, turun ikutkan malam dah 70 lebih 67, ni berkurangan. BTC suka berkurangan 41.8 pop 1.7. Ethereum drop drastik lah daripada 18% ke 17.7 saja tu. Tengok summary pergerakan semalam kat ini, kita boleh tengok rumusan, iaitu rumusan malam. Total market drop sebanyak 2.4%. Tu bila drop, kita nak tahulah bila total market drop, ini kita akan expectation kan candle kita akan ke bawah ataupun dalam red candle. Kemudian volume sedikit saja, volume drop, volume tak banyak. Tu meaning kejatuhan malam, tengoklah kejatuhan yang tak banyak pun, ada small saja. Kemudian untuk BTC sedikit meningkat 0.08. So tak banyak berlaku perubahan, still lagi dalam 41-42%. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 21k, iaitu sebanyak drop 2.6%. Untuk weekly kita drop 10%. So untuk Ethereum daripada 1.6 now dah 1.5, iaitu 5% drop. So drop yang banyak agak Ethereum ni. Kemudian lain-lain altcoin kita tengokkan disebabkan kita tengok expectation Bitcoin drop, so expected altcoin yang lain juga turut melakukan dropping. Cardano 5%, Solana 5%, Dogecoin 3.26, Polkadot 3.2, Polygon 5.5. Kemudian kita tengok untuk di Tron skip meningkat, tapi Shiba Inu 2.4, AVAX 5.3. so mesti tengok major lah. Uniswap 11%. So banyak yang melakukan dropping, normal sebab apa Bitcoin sedang melakukan dropping. So sebelum kita pergi ke chart, kita akan tengok fear index. Fear index kita currently berada di 26. So apa pun tengok fear index untuk semalam, inilah untuk hari Isnin. So hari Selasa kita akan tengok lah, untuk hari Isnin dalam 1 jam lagi kita dapatkan fear index untuk hari Selasa. So ialah expected currently berada dalam 26. So untuk di chart apakah akan berlaku di chart. So di Bitcoin, apakah tengok pergerakan Bitcoin still lagi bergerak dalam kawasan ni. Ikutkan kita nampak dah sampai pun untuk punya kawasan support, iaitu antara 21 ke 20k. So kawasan ni boleh kita tengok nak mana reaction. Ikutkan di 4 hours kita dah almost RSI kita almost cross untuk melakukan kenaikan. Kemudian stop RSI pun berada di oversold untuk expected ada momentum untuk naik. So apapun untuk hari ni ataupun malam ni kita akan ada data yang penting, iaitu kita akan tengok berapakah inflation price rate. Kita akan tengok berapakah interest rate daripada FOMC meeting, iaitu Fed meeting. Tengok berapa dia riliskan. So untuk ini hari semalam baru first meeting. So ini hari Rabu. So Rabu malam nanti kita akan tahulah berapakah interest. Ramai yang expect juga lah 1%. So tengok adakah 1% ataupun 0.75% saja. So apa kita tengok reaction Bitcoin, hopefully apa yang berlaku, kita akan dapat reaction positif untuk ke atas. Untuk release bound kita almost ke dalam 29k. Sebab apa kita tengok sebelum ni masa CPI CPI data 91, kita tengok price Bitcoin melakukan data sedikit kata bullish. So expected untuk pergerakan ni pun, untuk short term, untuk pergerakan ini, untuk pergerakan daripada low ni ke high ni, consider adalah pergerakan lower high ke higher high. Higher high lebih tinggi daripada low high ini. So ini expectation untuk movement adalah pergerakan daripada lower low, higher high, lower high. Pergerakan expected lower low, higher high, higher low, expected another higher high untuk di create. So opportunity maknanya di kawasan 26. So nanti malam nanti tu akan desaidkan untuk buy ataupun tidak untuk di kawasan ni. Kalau release sudah ada position sikit di atas ni, sama juga di Ethereum. So kalau Zoto miss tak masalah. So apapun kalau anda ambil opportunity, yes, consider boleh ambil opportunity di kawasan ni, tapi beware untuk expected untuk Bitcoin boleh drop lagi sekiranya ada something new lah untuk internet. Apapun tu akan tunggu dulu data internet macam mana untuk malam ni. Kemudian tengoklah reaction kalau ada breakout. So untuk consider, kalau tengok untuk yang ni tu ada monitor untuk short term sikit untuk resistance. So kawasan ni
walah di kawasan ikutkan swing high ini to swing low ni. So ada possible untuk hari ni sebelum sebelum kita tengok sebelum internet internet diumumkan, ada possible untuk Bitcoin sampai ke kawasan ni dan barulah another tank ke bawah, ataupun yang lebih baik kita tengok kawasan ni dan break kawasan ni. So break kawasan ni adalah kita akan expect untuk price tu boleh lagi naik atas, so kita boleh break buy nanti, iaitu aku kata breakout, retest, dan kita boleh buy untuk short term gaining, untuk expected untuk right price ke dalam 29k max untuk rebound kita. So itulah untuk di Bitcoin. So untuk hari ni untuk di Ethereum apa berlaku, Ethereum lebih kurang sama juga, ikutkan dah breakout ni. So Ethereum mostly kita tengok lah di kawasan ni, so align dengan tu expectation kan. Di Bitcoin ni ada possibility untuk Bitcoin mungkin ada short gain, ada pun hanya sideways kawasan ni dan drop sedikit lagi ke kawasan ni 20k ataupun kawasan ni sebelum kita ada rebound. So meaning align dengan kita punya Ethereum, ada expectation untuk dia at least drop sikit lagi ke kawasan 1.2 sebelum kita ada rebound kita. So itulah potential untuk pergerakan di Ethereum dan aku kata Bitcoin. Untuk Ethereum tu akan tunggu dalam 1.2, Bitcoin tu tunggu dalam kawasan 20k, iaitu dalam bawah ni iaitu 20k, barulah tu akan expected untuk buy untuk short term, bukan short term gain, iaitu expected untuk kita ride untuk expectation untuk price tu sampai ke saham 29. Untuk di Bitcoin, di Ethereum kita possible untuk sampai di kawasan almost dalam kawasan net adalah dalam 2.4 ataupun dalam 2k punya range untuk expected untuk kita punya release bound. Sebelum kita ada drop atau naik, itu bergantung nanti dia masa price sampai tu, nanti kita akan tembak lain. So itulah untuk di Bitcoin dan Ethereum. Sedikit aja untuk analisis. Sebab apa pagi ni tu nak share kan, tengok apa yang berlaku. Kita ada di earning report. So earning report ni berdasarkan di TradingView. So TradingView kata tengokkan earning report yang kata today tu maknanya malam tadi adalah kata announce untuk apa, Microsoft, kita ada Google, kita ada Visa, kita ada Coca-Cola, McD. So kita nak tengok apakah yang berlaku. So expectation adalah market cap untuk Microsoft adalah 1.8 trilion, kemudian EPS ataupun estimated adalah $2.29, tu malah reported adalah 2.2. Tu drop meaning aku kata tengoklah macam di Tesla tu, kita expected tu lah kita tengok, kita tengok lah yang ini di announce tapi tengok lower. So lower tu meaning aku kata apa, earning report ataupun tengok earning report tu sedikit kurang lah. Kemudian tengok untuk di Google sama juga 1.7 tapi report 1.21, Visa 1.75. Visa aku kata yang ni kita tengok ini positif lah, kita tengok 1.75, 1.9 lebih daripada expectation tu. Aku kata business doing good lah aku kata. So Coca-Cola 0.67 70, so sama. McD 2.47 55, so naik 31 3.2, so mostly semua naik, tapi kita tengok ada beberapa yang mostly kita tengok yang ni Microsoft dan kata Google ni sikit dropping lah dalam revenue dalam market. So mudah-mudahan nanti kita akan malam nanti secara live nanti kita akan download dia punya earning report dalam bentuk PDF. Nanti kita akan tengok sekarang detail apa yang berlaku dalam market ni, dan meaning jika akan untuk 28 nanti kita akan ada GDP baru. So GDP tu akan lagi negatif. Kalau negatif meaning kita dah masuk dalam recession ataupun kemelesetan ataupun kemelesetan ekonomi, meaning confirmation untuk kita dalam recession. So itulah untuk malam pagi ni. Untuk sedikit news, kita tengok apa berlaku stock making biggest move after hours. So nampak ni Alfred More. So ini apa, share Alphard jam. Ok, ni kata share company tak penting pun. Kita akan tengok Microsoft. Yang ni Microsoft revenue income. Inilah yang tu nak share kan tadi. Ikutkan tengok ni, Microsoft revenue and income fell short as that company revenue from Azure and other cloud service. Changer rate and challenger in advertising and PC market bro to down review to quarter. So sedikit drop daripada quarter. Bukan drop, dia naik cuma tak sampai di expectation. Macam tu tunjukkan tadi daripada 2.29 kita hanya expected dan 2.23. So apa pun ini tak menunjukkan, kita nak tengok secara detail nanti. Dari detail nanti Zul akan downloadkan PDF dalam earning report dalam bentuk PDF tu nanti secara live malam nanti Zul akan tunjukkan ke anda, dan kita akan pergi sedikit aku kata untuk true macam mana Zul buat di aku kata Tesla itu. So untuk lain-lain, untuk tak ada banyak analysis pun untuk di Bitcoin pun tak ada berapa ni yang cantik ataupun ikutkan yang ni ada dua sebenarnya, ikutkan ada dua iaitu ni Kraken under investigation, lepas tu satu lagi adalah kata Coinbase pun
aku kata di invest untuk SEC tu. SEC memang lah tak benar-benar aku kata cari Ripple pun tak settle lagi dengan Coinbase apa pun, itulah secara long term mungkin good, mungkin ada enforcement law nanti in future. So future mungkin akan better, lebih selamat lah, tak jadilah seperti Luna, tak jadilah seperti Cytus yang kita hadapi untuk aku kata kali ni. So lain-lain aku kata digital currency exchange correct anda, yang ni sama juga di NFT sale volume slip at lower the last week. So apa pun juga biarkan dulu currently, jangan invest mana-mana lagi selain Bitcoin. Sebab apa, kita still lagi belum bottom. So ada expectation ada another pain, last pain untuk drop ke bawah sebelum kita ada rebound. So untuk di ruangan komen, di ruangan komen ikutkan tak ada yang bertanya pasal coin, tak ada request. So tak ada request, last kita akan pergi beberapa coin. So ada nak tengok sikit beberapa coin. Yang pertama adalah kena Cardano. Tu dah lama tu tak tengok Cardano. So Cardano kita akan tengok apakah dan berlaku di Cardano. So Cardano like sini BTC. So ni Cardano tu punya chart yang tu major kan. So apa berlaku, price Cardano dah drop sampai 0401. Kalau ni range tu good banyak, ada kawasan support kawasan ni, adakah boleh bertahan di kawasan ni, consider good. Kalau Bitcoin rebound, kita nampak possible untuk Cardano rebound ke kawasan tu 7% ataupun 8%. Apapun jauh lagi tu punya average tu berada 1.1 dengan 1000 coin di kawasan ni. So ini tu akan holding saja Cardano tu, tak akan buat sebarang pertambahan. Tapi sekiranya Cardano drop ke kawasan ni, expected dalam 95%, iaitu dalam 13 sen, ataupun paling rezeki kalau dapat orang kata 98 adalah 5 sen. So kalau dapat tu harga tu memang tu akan buy dengan banyak lah di kawasan ni. So apapun tu holding apa yang tu ada. Sekiranya BTC drop 10k tu nak tengok Cardano drop sampai mana, ada opportunity. Kalau regain, then kata Bitcoin regain ke 29k, Cardano regain kawasan ni, Bitcoin drop ke 10k, expected kita akan drop end of the year boleh sampai ke kawasan 13 dan 15 sen. So ini kalau kawasan ini kawasan yang tu takkan lepaskan buy, tu akan buy sebanyak boleh untuk Cardano untuk long term. Sebab apa, Cardano consider tu punya ranking keempat lah, tu punya ranking ketiga tu punya dalam coin. Dia ada Bitcoin, tu ada Ethereum, Cardano, dan Matic. So dah buy quarter rank tu, itulah kuasa favorite dia punya coin. So untuk di Cardano ada opportunity untuk kawasan 13-5 sen kalau dapatkan akan dapat. Tapi kalau anda yang dah tak ada, mungkin boleh start DCA dah. Tapi DCA pun macam cakap, tunggu dulu untuk Bitcoin bottom. Kalau anda terlepas pun tak adalah, mungkin anda buy sikit dalam kawasan $1 juga, consider gain juga untuk expected dia ada all time high di bawah $3. So walaupun anda terlepas miss ke bawah, at least untuk anda ROI tu terjamin untuk ni atas. Selepas kita tengok quarter confirmation untuk kita melakukan kenaikan balik. So currently kita dalam bearish market, expected kita akan sideway dalam 22, 23 dan 24 sebelum tahun 25 barulah kita akan start melakukan kenaikan. So itulah untuk di Cardano. So ada kita akan tengok di Chainlink. Chainlink ramai juga request. So Chainlink, tengok Chainlink masih lagi berada di kawasan ni. So kawasan kita punya price target breakout dan retest untuk pergi ke kawasan ni. So align dengan kawasan dekat ni, Bitcoin akan berlaku rebound boleh ke kawasan ni. So apapun hari ni tu akan standby kan, tu akan standby kan RM1,000 untuk Bitcoin, RM1,000 untuk Cardano. Tu ni RM1,000 untuk Ethereum, RM1,000 untuk Ethereum untuk buy di kawasan ni. So apapun di channel ni tu tak balas, tu biarkan dulu. Kalau relief juga dalam bearish market, Zul hanya fokus Bitcoin dan Ethereum. Mostly Zul akan target Bitcoin saja dan juga Ethereum saja untuk pergerakan dalam bearish market. Sampailah Bitcoin menunjukkan bottom ataupun kriteria bottom, barulah Zul akan tengok balik altcoin, barulah Zul akan start buy altcoin yang lain. So back tu untuk di BTC. Sebab apa Zul nak back BTC? So BTC, kita tak mesti kita akan pergi ke Matic tu, di Chainlink ni normal pergerakan still lagi sama untuk pergerakan dah support untuk ni atas. So main ataupun bukan circle, kita tengok minor resistance kawasan ni, iaitu yang ni kalau ikutkan draw ni, kawasan resistance kawasan ni, so align dengan draw ni kawasan $8. So tak perlulah kita draw banyak-banyak. So meaning kita tengok kalau break $8 ni, barulah kita ada potential untuk sampai ke next ialah $10. Kalau break lagi, barulah kita akan track another resistance di atas. So $8 dan $10, break $8, barulah kita akan nampak ke dalam $10 untuk Chainlink. So untuk di Matic, kita akan tengok di Matic, mana Matic dah drop banyak agak untuk hari ni. Berapa tadi? Kita tengok dalam 10% ke tak? 10% kalau ikutkan tadi. Betul tak? Matic dalam 10%. Matic 4%, 5%. So 5% dah drop untuk Matic.
So ke manakah support dia, adakah support dia bertahan atau tidak. Sebab apa kalau Bitcoin rebound, kita expectation untuk Matic juga boleh kata rebound. So untuk Matic tu ada sharekan semalam di cara live, iaitu expectation tu lah dalam kawasan ni, box ni, iaitu daripada swing low ni. Swing low ni to swing high ni kita ada support kita align dengan kawasan kena baca trendline. So kawasan trendline ni kata good untuk apa nama Matic. Kalau kita dah sampai naik kawasan lower ni, sampai ni consider kenaikan ni dah consider buat lower low dan higher high. Expected kita akan buat higher low. So higher low kita expected lah di kawasan ni. So adalah good untuk Matic sampai kawasan ni, dan short gain untuk naik ke atas dengan buat another higher high ke kawasan price target lah $1.3. Tapi sekiranya itu kita perlu tengok sekiranya Bitcoin berjaya rebound. Kalau berjaya Bitcoin rebound, kita akan nampak cuti untuk di Matic ni boleh sampai naik ke kawasan next adalah kawasan 1.3, dan kita tengoklah macam tu adakah Bitcoin akan terus melakukan kenaikan ataupun dropping ke kita punya last bottom di kawasan expected 10k end of the year. Apapun kita step by step, currently inilah movement yang possibility boleh berlaku di Matic untuk expected sampai kawasan support dan naik ke kawasan 1.3. Tapi kita akan tengok dulu untuk Bitcoin. Kalau Bitcoin drop, tak kisahlah sebullish mana pun pattern untuk altcoin. Kalau Bitcoin drop, altcoin akan turut drop juga. Sebab apa, line ni kalau breakup, mostly kita akan tengok another drop ke kawasan bawah. So itulah untuk di analysis untuk pagi ni. So tadi yang penting, apa pun yang penting kita tengok lah ni, earning report dah release. Malam nanti kita akan tengokkan. Mostly kita tengok tak berapa bagus untuk earning report ni, beberapa company, tapi mostly tengok Visa, Coca-Cola, McD still lagi good. So kata ibarat 50-50. So apa kita tengok lagi untuk tomorrow ada apa, atau hari esok ada apa. Esok ada Facebook, kita ada Qcom, kemudian kita ada yang kota besar T-Mobile, kita tengok ada yang automotive dan processing, CME Group. Kita tengok dah company besar ni, kita tengok yang mostly kita tengoklah yang kota top 1, 2, 3, 4. Apa kita ada market cap dia 430. Tapi kenapa tengok untuk yang ni lebih tinggi lah kalau ikutkan kita tengok yang ni, kita tengok macam mana Microsoft dan Google ni dia punya market cap je. Microsoft saja 1.8 trilion, Google saja 1.38 trilion. So banyaklah. Visa 400, Coco 200. Tapi ikutkan besok ada beberapa company besar lagi, ikutkan ada Facebook ataupun Meta 430 market cap, Qcom. Tapi bukan yang penting esok kita tengok 430 ni Facebook. Kemudian this week, consider this week kita tengok this week Apple belum lagi. Apple ikutkan hari Rabu, Khamis. Apple tak esok tu hari Jumaat. So Apple juga consider besar lah. Apple 2.45. So company yang besar ni, contoh di Amazon pun belum lagi. So kalau kita tengok empat company ni akan beri efek yang besar lah. Sebab apa, kita tengok expectation dia adalah dalam negatif. So ini apa berlaku, kita tengok expectation bila company besar-besar ni negatif. Sebab apa, company besar ni mewakili hampir 40% daripada total GDP US. So apa berlaku, kita akan tengok kalau empat company ni dalam kuartal reporting negatif, bukan negatif ni kuartal expectation kurang, kuartal dia punya revenue tu berkurangan untuk kuartal tu ni, ini apa berlaku, kita tengok GDP nanti akan expected akan berlaku another negatif. Itulah expectation kita, bukan expectation kita, itu adalah kuartal confirmation kita bahawa kata kita dah memang betul berada dalam recession. Apa itu recession? Recession dalam bahasa Melayu kita boleh terjemahkan dengan masuk kemelesetan ekonomi. So bila kemelesetan ekonomi apa berlaku, mostly kita akan suffer sikit lah. Kita akan nampak kuartal slow down dalam ekonomi akan menyebabkan apa lagi, kita akan nampak kuartal ramai yang kuartal kurang berbelanja untuk berjimat. Kemudian ramai yang kuartal expected bila company loss, akan ramai yang hilang pekerjaan. Bila hilang pekerjaan, ramai yang hilang mata pencarian atau duit gaji. Bila hilang gaji, kita akan nampak akan menyumbang lebih kepada kemelesan ekonomi. Sebab apa? Bila kita tak ada gaji, kita tak boleh spend. Bila tak boleh spend, tak ada cycle duit dalam negara. Bila tak ada negara, ekonomi GDP akan collapse. Collapse tu kita akan tunggu balik untuk government buat polisi baru, sama ada dia akan turun balik interest rate. Kat Malaysia kiri pun kita akan ada naik lagi, kali dah pun 2.25 ataupun 25%. Dengan 25% kita punya interest rate. Bank negara Malaysia pun ada 6 lagi, kita akan expect ada 2 lagi kenaikan tu, mungkin 2 bulan sekali. Ikutkan Malaysia 2 bulan sekali. So mungkin bulan 9 ni kita akan ada now mungkin 3%, kemudian mungkin 2.75%, kemudian 2.5%, bukan end of the year mungkin sampai 3%, kemudian 3.25%. Kemudian tu adalah kita punya normal quarter interest rate untuk Malaysia. So apapun kita tengok macam mana pergerakan currently, memang kita expect akan berlaku recession ataupun dah pun dalam kemelesan ekonomi. So meaning
through the year ni, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 2 dah bulan ni, tengok quarter 3, quarter 4 getting back apa berlaku. Kita akan tengok stok-stok ni akan tank lagi ataupun drop lagi ke bawah. So meaning apa berlaku, tengok Bitcoin juga tak kecuali ada untuk Bitcoin melakukan dropping lagi. So walaupun untuk ni kali ni Bitcoin sedikit bullish, bukan sikit aku kata short term bullish. Sebab apa, kita tengok Bitcoin masa aku kata CPI data 91 riliskan, kita tengok Bitcoin melakukan peningkatan. Kita cari Bitcoin. Okey, daripada Bitcoin adalah Bitcoin melakukan peningkatan ni. So movement ini adalah hopefully kita dapat. So Zul menjangkakan untuk dia melakukan kenaikan untuk release bound early 29. Kemudian kita akan sideway di kawasan ini untuk sebelum end of the year, bulan 11, bulan 10, bulan 11 start drop, bulan 12 mungkin kita akan ada massive drop, another force selling. Kenapa another force selling? Kita tahulah, contoh aku kata Tesla masih ada dalam aku kata apa lagi, iaitu dia dah jual 75% dia punya coin, ada lagi dalam 10,000, 11,000 plus minus 10,000 ke 11,000 coin. So kalau Tesla tak jual, ikutkan Tesla kalau tak jual dia punya Bitcoin tu, meaning earning report negatif. So meaning untuk quarter 3, quarter 4, so meaning kalau business still lagi merudum, GDP merudum, business merudum, so apa berlaku, Tesla terpaksa jual aset-aset dia. Aset apa yang ada, mesti tengok adalah first yang akan jual, confirm lah Bitcoin. So Bitcoin dia ada 10,000 lagi, kalau dia jual, meaning kita nampak another quarter force selling untuk Bitcoin. So itulah potential untuk Bitcoin drop ke last support. So meaning hopefully cakap lah, hopefully untuk tahun ni quarter 3 kita akan sideway, quarter 4 barulah kita ada force selling untuk sebarang changer ataupun company besar yang holding Bitcoin, contoh quarter Tesla. So Microsoft TG kita tak pasti lagi, hopefully Microsoft TG hanya sideway. Kalau Microsoft TG pun terpaksa jual kat dia punya asset untuk dimasukkan earning report, so another forcing selling tu dalam 10k. So macam lah, ada potential lagi untuk Bitcoin bottom end of the year kawasan 10k. So guys, itu aja untuk analisa pagi ni. So hopefully malam ni, kalau nak tengok malam ni kita akan live, penting kita akan tengok data-data aku kata kita akan tengok PDF, kita akan tengok through by two, apakah aku kata report tentang earning report tentang Google. Contoh kita akan tengok apa Google, kita akan tengok Microsoft dan Visa. Tu 3 penting ataupun 2 penting lah, Microsoft dan Google. Sebab apa, dia lebih market yang besar, 1 trilion ke atas. So, kita akan tengok kuartal report ni dan tengok, kita akan go through apa yang berlaku sebenarnya dalam bisnes. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa anda secara live malam ni, dan sekiranya anda dapat data macam biasalah, nanti Zul akan update kan sekiranya Zul ada buy atau tidak. Sebab apa, Zul tengok Zul nak buy hari ni. So nanti Zul akan aku share kan bila Zul buy kan, kenapa Zul buy, dan Zul akan share kan di Discord channel. So macam mana nak dapat ke Discord channel? Senang aja, anda pergi ke YouTube, member YouTube, dan anda cari button join, kemudian anda klik button join, kemudian anda akan jumpa home video playlist community membership, klik membership. Ingat, button join dengan button subscriber lain, button join lain. Join adalah untuk anda join membership, join YouTube membership Zul. Kemudian bila anda dapat YouTube membership Zul, anda akan pergi ke home video playlist community, klik membership. Dalam membership ni akan ada link ke Discord. So siapa yang join YouTube membership saja akan dapat link untuk ke Discord channel. Dengan anda klik membership, dalam membership ni akan ada link. So anda tekan link tu, akan terus direct pergi ke tu punya Discord channel. So guys, jumpa lagi anda pagi besok secara live, pagi besok review, dan malam ini secara live di Bitcoin. Dan tengok malam ni possible tu akan kata awal sikit pukul 9 suku, sebelum saya market US buka, iaitu 9.30. Sebab apa, kita nak tengok apakah Bitcoin semalam ni ada possible malam ni Zul akan buat transaction untuk buy, untuk short term gaining untuk Bitcoin ke 29k, Ethereum ke dalam 2k, around 2k punya price target. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa anda malam ni secara live. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.